Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Segala puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir seluruh alam semesta, yang mentadbir hidup kita dan yang meluruskan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita semua ini diberkati dan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman kepada rakan-rakan yang menonton video ini, pada hari ini saya ingin menyambung dengan kisah ataupun segmen yang saya bicarakan pada sesi yang lalu, iaitu berkaitan tentang ilmu perdukunan. Sebelum saya masuk lebih jauh, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada semua pengamal-pengamal perubatan supaya tidak menyalah tafsirkan dengan apa yang saya bicarakan, kerana tujuan saya ini bukanlah untuk menjatuhkan ataupun bukan kita bertujuan untuk mentidakkan apa yang telah mereka lakukan. Saya cuma membicarakan satu perkara yang mungkin boleh kita fikirkan, kerana perkara ini berkaitan tentang kepercayaan kita, dan yang penting sekali bagaimana dia mempengaruhi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, jangan disalah tafsirkan, dan mohon juga kalau ada fakta-fakta yang tidak benar dapat diperbetulkan. Isu kali ini ingin saya bawakan ialah isu tentang satu kaedah perubatan yang mana kaedah ini begitu unik sekali, melakukan satu perkara melalui satu ritual dengan bacaan, dengan satu cara mentera dan sebagainya dibaca. Bomoh itu akan boleh keluar daripada tubuhnya untuk masuk ke alam yang lain, dipanggil sebagai alam gaib. Benda ini boleh berlaku dua keadaan. Yang pertama, berlaku kepada bomoh tadi apabila dia membaca sesuatu ayat-ayat ataupun daripada mentera-mentera, maka dalam beberapa ketika dia akan keluar daripada tubuhnya. Dan boleh juga berlaku benda ini apabila diberikan mentera, diberikan air yang telah dijampi, diminumkan kepada pesakit tersebut, maka pesakit itu akan mengalami satu keadaan seolah-olah dia berada di luar daripada tubuhnya. Dan ada satu lagi kaedah sebenarnya, saya terlupa, yang mana mereka menggunakan orang yang lain yang boleh masuk ke alam tersebut dengan cara yang sama. Maknanya kaedah pertama ialah bomos itu sendiri yang akan mengalami keadaan untuk keluar daripada tubuhnya. Yang kedua, pesakit itu sendiri, dan yang ketiga adalah orang perantaraan, orang ketiga. Tapi apapun yang kita bicarakan, pokok persoalannya sekarang, benarkah mereka ini keluar rohnya daripada tubuh mereka? Benda ini begitu unik sekali, dan memang sudah ramai mendengar cerita ini, bahkan boleh melihat perkara ini. Persoalannya, benarkah roh itu keluar daripada tubuh badan? Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Apa maksud mati? Mati itu bercerai rohnya dengan tubuhnya. Maka istilah itu, maka berakhirlah cerita seorang manusia yang di dunia ini, kerana tubuh telah berpisah dengan roh. Itu pengertian syariat yang selalu kita dengar. Persoalannya di sini, benarkah apabila melakukan ritual tersebut, maka roh kita keluar? Sebab yang mengikut pemahaman kita, apabila roh keluar, pasti kita akan mati. Itulah yang berlaku. Macam-macam istilah. Ada yang panggil scan, ada yang panggil masuk ke alam sebelah, bermacam-macam. Dan dalam masa pengembaraan ini terlalu banyak penglihatan ataupun pengalaman yang akan mereka lalui. Dan yang pastinya kalau berkaitan tentang perbomohan atau kaedah sakit, pasti mereka ini akan berjumpa dengan makhluk-makhluk halus dan bertempur ataupun berdialog di alam sebelah untuk mencari jalan bagaimana orang ini boleh disembuhkan. Alhamdulillah, benda ini sangat baik.
Dan kita bersyukur ia adalah satu kaedah untuk membawa orang yang sakit kepada sihat. Cuma permasalahan di sini ialah siapakah yang mereka temui di alam sebelah? Benarkah itu alam gaib yang sebenar-benar gaib? Kerana bila kita berbicara tentang alam gaib ini, penafsiran orang kita, alam gaib ini alam yang di sebelah. Itu biasa kita dengar. Alam sebelah ini maksudnya ada alam-alam jin, alam-alam yang tidak boleh dinampak dengan penglihatan mata kasar. Itu yang kita nampak. Dan kadang-kadang di sinilah mereka akan bertemu dan bertempur dengan, kalau ada kalanya kita melihat setengah-setengah bomo itu akan masuk dan akan menyebabkan berlaku pertempuran di dalam sana untuk menghalau syaitan-syaitan ataupun jin-jin yang telah ada di dalam tubuh badan tadi. Ya, di sinilah menjadi titik tolak perbincangan kita sebenarnya. Yang kita persoalkan, benarkah alam gaib yang mereka masuk itu benar sealam-alam gaib yang sebenar-benarnya? Kerana kalau ada setengah-setengah kitab yang menyatakan bahawa alam gaib ini mempunyai beberapa peringkat. Ada yang menyebutkan dia ada peringkat-peringkat alam malakut, alam jibarut, alam wahdah-wahdiyah dan sebagainya. Jadi di manakah mereka ini sebenarnya? Bagi mereka yang telah belajar dalam ilmu-ilmu kesufian, pasti ada pemahaman kepada mereka. Yang kita pikirkan ialah seumpama saya ini, orang biasa, orang kebiasaan yang cuma mendengar-dengar cerita, apabila kita masuk ke alam sebelah, maka itulah alam gaib sebenar-benarnya. Maka di sini perlu kita pikirkan, kita renung-renungkan. Dan di alam ini, menurut setengah-setengah ahli hakikat yang mengetahui tentang perjalanan kerohanian, mereka ada menyatakan di peringkat alam ini dipanggil sebagai alam malakut. Alam malakut ini adalah alam yang diisi oleh golongan jin dan ada juga golongan-golongan malaikat kalau saya tidak silap. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa bila melibatkan alam-alam jin ini, maka dia berkaitan dengan alam-alam tipu daya. Jadi di sinilah sebenarnya kita kena fikirkan, benarkah mereka temui ini ataupun makhluk-makhluk mereka temui itu adalah benar-benar makhluk yang dimaksudkan dan sebagainya. Adakala apabila masuk ke sebelah, mereka akan bertemu dengan orang-orang alim dan sebagainya, dan mereka diberi petua untuk melawan makhluk-makhluk halus. Dan ada ketikanya mereka nampak makhluk-makhluk yang jahat ini telah mereka musnahkan dan mereka bunuh dan sebagainya. Tapi benarkah? Sebab di dalam alam ini, alam yang tiada unsur, tiada jisim, tiada yang kasar, halus, boleh berubah. Benarkah dia telah dimusnahkan ataupun satu bentuk tipu daya? Maka di sinilah kita kena fikirkan, kerana kita perlu perhalusi. Senang kita menyebut tentang keluar daripada tubuh, keluar roh daripada tubuh. Daripada pengertian ini menyebabkan kita percaya bahawa apabila ritual seperti ini, dia lebih meyakinkan. Dan kadang-kadang saya pernah mendengar beberapa orang rakan, apabila mereka melalui satu keadaan, mereka diarahkan untuk masuk ke alam sebelah dan melihat rumah pesakit tersebut. Dinyatakanlah dalam penglihatan orang yang telah masuk itu, rumahnya sekian, bentuk rumahnya sekian. Tapi apabila ditafsirkan semula, apa yang diceritakan itu jauh berbeza. Persoalannya rumah mana yang dia pergi, dan rumah itu siapakah yang mengilhamkannya melalui alam gaib yang dimaksudkan tadi. Jadi saya cuma menasihatkan diri saya dan rakan-rakan, apabila kita berkecimpung di dalam alam-alam seperti ini, sebaik-baiknya kita harus merujuk kepada orang-orang yang tahu dan mahir tentang ilmu-ilmu kebatinan. Ilmu-ilmu kebatinan adalah tidak sama dengan ilmu kasar di alam maya yang kita duduk sekarang.
Di alam maya sekarang pun kita ini penuh dengan tipu daya, selalu terkeliru, depan mata masih terkeliru, apatah lagi di alam gaib yang kita katakan gaib itu. Dan itulah bentuk persoalan yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti cerita saya pada hari ini. Dan kita rujuklah kepada mereka yang lebih memahami, kerana kesilapan kita mempercayai sesuatu yang gaib, kesilapan kita mempercayai kepada pelaku-pelaku yang dituduh oleh setengah-setengah dukun tadi akan menyebabkan kita mempercayai satu benda tidak berlandaskan kepada bukti-bukti yang kukuh, yang akhirnya membawa fitnah di kalangan kita. Dan semoga kita terhindar daripada fitnah-fitnah ini, dan Allah beri kekuatan kita supaya duduk kepada jalan ihdina siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang penuh kebenaran. Maafkan saya sekiranya kalam ini menyinggung mana-mana pihak, tapi maksud saya ialah ada baiknya kita belajar dan merujuk kepada mereka yang lebih mengetahui. Seperti mana yang kita katakan tadi, gaib yang sebenar gaib itu ialah yang Maha Agung, Allah itu sendiri. Jadi nanti penafsiran orang alam gaib itu bukan yang sebenar-benar gaib, tapi gaib yang diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ujian kepada kita. Semoga Allah merahmati kita, memberikan hidayah kepada kita, dan terus kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mencari cara hidup yang sebenar-benar hidup, cara perubatan yang sebenar-benar perubatan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.